Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar. Okey, cikgu sambung lagi penerangan cikgu tentang aktiviti-aktiviti yang ada di dalam bab 9 ekosistem kita ni. So, aktiviti yang ketiga ialah aktiviti 9.4. Pelajar boleh rujuk di muka surat 195. Okey, tajuk dia ataupun tujuan dia, terus kepada tujuan lah. Iaitu kita nak menjalankan kajian lapangan. Okey. Sekejap. Okay, kita nak menjalankan kajian lapangan untuk menganggarkan saiz populasi haiwan. Baik, sekarang kita nak kaji tentang saiz populasi haiwan. Tadi kita buat tentang, yang sebelum ni kita buat tentang tumbuhan kan, Mosapodica tu. So, untuk haiwan sebab dia bergerak kan, dia tak statik macam tumbuhan, so kita kena gunakan kaedah lain. Tak boleh guna kaedah kuadrat. Baik, bahan yang kita perlukan, radas yang kita perlukan adalah berus cat. Okey. Berus cat, benda kita perlukan dakwat India atau pewarna kuku. Lepas tu kita perlukan pen dan kertas untuk kita buat catatan lah. Baik, sekarang kita pun pergilah ke kawasan kajian lapangan kita tu. Kita pilih satu kawasan, mungkin di padan sekolah, mungkin di sekitar kolam yang ada di sekolah kita, atau tasik yang ada di sekolah kita yang berdekatan dengan sekolah kita, mana-mana lah. So, kita kenal pasti jenis haiwan yang ada dekat kawasan tu untuk kita jadikan dia sebagai sampel kajian kita. Kita nak buat apa? Burung ke, katak ke? Spesies-spesies apa yang sesuai, rama-rama ke. So, sekarang kita membuat tangkapan lah kepada sampel organisma yang ada di kawasan yang telah kita tetapkan tadi. So, kita tangkap 5 sampel organisma. Baik, itu adalah tangkapan pertama kita. So, bila kita dah tangkap semua, kita akan buat penandaan. So, kita tanda organisma tu pada bahagian-bahagian yang sesuai. Okey, kita akan tanda menggunakan bahan kita tadi. Kita guna cat India atau pewarna kuku ni untuk kita sapulah berus cat ni. Baiklah, kita guna pewarna dakwat India atau pewarna kuku sebab kita kena guna pewarna yang tak hilang ataupun tak kalis air. Kalau dia kena hujan ke, dia kena air ke, kawasan yang kita tanda tu, cat tu dia tak hilang, dia tak luntur. Okey, bila kena air. Macam tu. Ataupun kita boleh juga guna benda lain. Contoh kita buat burung sebagai sampel kajian kita. Kalau burung, kita boleh guna benda lain. Contohnya macam cincin kan. Cincin letak di kaki dia ke. Asalkan kita punya penandaan kita tu tidak mengganggu pergerakan dia. Tidak mengganggu pergerakan dia sehingga menyebabkan dia susah bergerak ataupun menyebabkan kematian. Tak boleh macam itulah. Baik, so sekarang ni yang kita tangkap kali pertama, lepas tu kita tanda. Baik, lepas kita tanda, kita akan lepaskan semua organisma, 5 organisma tadi ke kawasan yang sama. Okey, ke kawasan kolam tasik yang tempat kita tangkap tadi. Kita lepaskan semua 5 tu. Baiklah, yang keenam. Yang keenam ni selepas beberapa hari, selepas beberapa hari ni, lebih kurang seminggu macam tu lah. Mama. Okey, selepas beberapa hari kita akan buat tangkapan kali kedua. Okey, tangkapan kali kedua, kita buat tangkapan kali kedua di tempat yang sama. Jangan di kawasan lain pula kita buat situ, kajian situ, kawasan tu lah kita buat tangkapan. Baik, kita tangkap 5 juga kali ni. 5 ekor juga spesies yang sama tu. Katak ke burung ke, kita tangkap 5 juga. Baik. Dalam 5 ekor tangkapan kedua yang kita buat ni, kita cuba cek. Ada tak yang bertanda yang pernah kita tanda dulu? Mesti ada yang bertanda. Mesti ada yang bertanda yang kita tangkap masa kali pertama dan kita lepas tu. Baik, so sekarang kita dah ada data bilangan tangkapan kali pertama. 1. Kita ada data bilangan tangkapan kali kedua. Dan data yang ketiga, kita ada bilangan yang bertanda dalam tangkapan kedua tu. Baik, so sekarang kita beralih kepada cara nak menganggarkan saiz populasi organisma dengan menggunakan formula berikut. Okey, ini dia punya formula dah. Saiz populasi organisma yang kita tangkap tu
sama dengan P darab Q bahagi dengan R. P ni bilangan haiwan dalam tangkapan pertama. Okey. Q bilangan haiwan dalam tangkapan kedua. Kalau pelajar masih ingat kita tangkap 5 ke? Ni pun kita tangkap 5 kan? So R bilangan haiwan yang bertanda dalam tangkapan kedua. Berapa yang bertanda? Tak pasti tak? Okey. So sekarang kita beralih kepada perbincangan. Perbincangan yang pertama. Apakah bahan yang digunakan untuk menandakan organisma yang ditangkap? Tadi dah ada warna kuku, cat India, dakwah India. Wajarkan bahan yang anda pilih. Terangkanlah apa kita pilih tu. Okey, yang kedua. Nyatakan interaksi yang berlaku antara organisma yang dikaji dengan komponen biosis dan abiosis di dalam kawasan tersebut. Okey, organisma yang kita tangkap tadi, katak tu contohnya, kita kena fikirkan apakah interaksi dia dengan komponen biosis. Ada tak komponen biosis, komponen benda hidup dekat situ? Dan apakah dia punya interaksi dengan komponen abiosis yang lain? Okey, pelajar dah tahu kan apa senarai komponen biosis, apakah senarai komponen abiosis. Okey, soalan yang ketiga. Nyatakan keperluan asas. Ni ingat clue dia interaksi. Soalan yang ketiga, nyatakan keperluan asas yang membolehkan organisma dikaji menghuni kawasan tersebut. Apa keperluan asas dia? Keperluan asas ni kalau cikgu tengok ni seolah-olah akan sama dengan abiosis kot. Mungkin lebih kurang lah faktor abiosis. So kita beralih lagi. Ada tak contoh pengiraan? Okey, ini contoh pengiraan. Contoh pengiraan ni kalau kita tak tangkap 5 lah, kita tangkap lebih ni. Dia tangkap lebih ni. Dia 36 tangkapan pertama. 40 tangkapan kedua. Yang bertanda dalam tangkapan kedua adalah 12. So dapatlah 120 anggaran saiz populasi organisma yang kita kaji tu di kawasan tersebut. Baik, ni. Apakah yang kita tanda tadi kita guna apa? Kita guna cat kuku kan ataupun cat India. Sebab apa? Sebab tak nak menyakitkan dia, tak nak menyusahkan dia, apa lagi hingga menyebabkan kematian ataupun boleh tambah tak nak luntur, tak nak hilang sebab terkena air, mesti kalis air. Okey. Interaksi dia dengan interaksi dia dengan faktor biosis. Biosis ni benda hidup kan. Dia makan serangga kecil. Okey, tumbuhan kecil berlindung daripada cahaya matahari. Okey, faktor interaksi dia dengan faktor abiosis. Dia perlukan oksigen untuk bernafas. Dia perlukan air untuk mengekalkan kelembapan dia. Dia juga berinteraksi dengan batu untuk dia bersembunyi. Boleh terangkan lagi, boleh fikirkan lagi secara logiknya apa dia. Ini keperluan asas dia kan. Sebab tu cikgu cakap tadi kan. Dia hampir sama dengan faktor abiosis ni kan. Dia perlukan oksigen, dia perlukan makanan dan juga air.